sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zulkifli bin Abdul Jalil kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan kitab Ziarah ke Alam Barzah, juga bersama-sama yang dikasihi para pecinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini 7 Syawal. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Yati binti Mansur dan sah pentadbiran Gemenur Iman. Jadi bagi memberkati kuliah duha kita pada pagi Jumaat yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para sodakin, syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberkati, merahmati dan kurniakan kebaikan dengan kita berkuliah pada hari Jumaat yang barokah ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله عليك السلام يا حبيب الله عليك السلام Engkaulah kecintaan kami ya Rasulullah, Engkaulah kerinduan kami ya Habiballah. Padamu ya Rasul cinta bersemi, Allah dan Muhammad nafi dan isbat, cinta dan makrifat tersegam erat, hati gembira tatkala bersua dengan baginda, tidak terkata baru kami mengerti hidup mengabdikan diri kami pada ilahi. Padamu ya Allah kami mengadu ya Rasulullah alaika salam ya Habiballah alaika salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba. Alhamdulillah. Hadirin hadiran, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Tuan-tuan, hari ini hari Jumaat, kita kena banyak
berselawat kepada baginda Nabi SAW. Sebelum saya masuk kuliah duha, apakah kasidah yang saya nyanyikan tadi? Kasidah itu dinama kasidah Gurindam Tauhid. Lagu ini guru kami kata, saat kamu sedih, ini untuk Bonda Ros. Untuk Bonda Ros. Yang mengalami kesedihan, yang masih lagi mengalami ujian. Kata guru kami, saat kamu sedih, kamu dengarkan Gurindam Tauhid. Boleh buka kat YouTube. Gurindam Tauhid. Kan saya sebut tadi, Allah dan Muhammad, nafi dan isbat, cinta dan makrifat, tersegam erat, hati gembira, tak kalah bersua dengan baginda, tidak terkata, baru kami mengerti, hidup mengabdi. Rindu Madinah lain. Ini namanya Gurindam Tauhid. Sedap lagu tu. Kenapa? Baru kami mengerti, hidup mengabdi, mengabdikan diri kami pada ilahi, padamu ya Allah kami mengadu. Maknanya apa tuan-tuan? Kata guru kami, Allah dan Muhammad, nafi dan isbat. Kita ni tak ada apa-apa. Kita ni kosong. Kita tak ada apa-apa. Kita tak ada kuasa nak menahan sesuatu pun apa yang Allah nak pada kita. Kita tak ada kuasa. Maknanya apa tuan-tuan? Kita tak ada sesuatu. Maknanya sebab lagu ni saya menyanyi, dia jadi meremang tubuh badan kami. Ni dulu kami dengan usrah guru kami Dr. Ahmad Faqrazi. Kenapa? Dia jadi hati kita tenang. Kenapa kita isbat pada Nabi? Nabi diuji. Mak ayah tak ada waktu kecil. Nabi membesar. Pakcik diambil. Atuknya diambil. Kita isbat pada cerita Nabi. Kita hari ini Alhamdulillah Allah bagi kita mak ayah. Tapi Nabi tak ada mak ayah. Sebab tu hidup mengabdikan diri ni kita tak ada kuasa. Allah nak timpa pada kita nak buat lagu mana? Boleh tak kita tahan? Tak boleh. Kita nak sesuatu. Tapi lagu Gurindam Tauhid ini dapat menjadikan hati kita sihat. Bagi Bonda Ros dengar, insya-Allah hati kita akan rasa seronok lah. Rasa macam, rasa Tauhid, Gurindam Tauhid ini mentah Allah dalam kehidupan, insya-Allah. Dan sebab kita ni manusia, kita tak ada apa. Kita tak boleh nak halang apa Allah berkehendak. Kita tak ada kuasa. Kalau Allah nak kita tak ada kuasa. Kita abdi, kita hamba. Sebab tu lagu tadi tu tuan-tuan, rasa macam, dia rasa, senang hati. InsyaAllah. Sama-sama nanti kita dengar lagu Gurindam Tauhid. InsyaAllah. Baik, Bonda Kekanda Amnira, kita buka surat berapa dah? Saya dah lupa dah. Ada ingat tak muka surat berapa? Okey, baik. Muka surat 153. Okey, siapa buka? Kita sama-sama belajar ucapan para malaikat pengiring jenazah. Diriwayatkan oleh Sa'id Ibnu Mansur dari Ibnu Ghaflah. Ustaz, tadi mic tak boleh buka. Kejap. 154 Ustaz? 155 tak? 155. Langit dan bumi menangis kematian. Okey, baik. InsyaAllah. Terima kasih Bonda Siti. Dekat kitab saya 163. 163? Kat kitab saya ada tanda. Ya, sahih. 163. Ucapan-ucapan ketika menguburkan jenazah. Betul?
Betul, betul. Betul. Saya pun dari tanda juga. Baik, muka surat 164 insya-Allah. Kita masuk muka surat 164. Okay, baik. Disebutkan oleh Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah mengatakan jika jenazah telah sampai di kubur dan orang-orang telah duduk. Duduklah. Bila kita hantar orang ke kubur, kita kena duduk. Kenapa kena duduk? Supaya kita kenapa kita kena duduk? Kena duduk tetapi berdirilah. Janganlah engkau duduk, tetapi berdirilah di tepi lubang kubur. Suruh diri kat tepi lubang kubur. Jika jenazah itu sudah dimasukkan ke dalamnya, maksudnya ke liang lahat, ucapkanlah atas nama Allah dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, hamba-Mu telah datang kepadamu dan engkau sebaik-baik penerima. Tempatkanlah dunia di belakang punggungnya dan jadikanlah apa yang dijalaninya lebih baik daripada apa yang telah dijalaninya, kerana engkau telah berfirman apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Makna di sini tuan-tuan, dia ajarkan kepada kita melihat kubur tersebut. Tengok kubur dan doakan, ya Allah, hamba-Mu telah datang kepadamu. Yalah, bila perkataan meninggal dunia, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Setiap Ustaz, yang Ustaz berapa Ustaz? Buka surat 164 nak. Mak, Masih. 164 mak. Ya, insya-Allah. Maka ya Allah, hamba-Mu telah kepadamu, datang kepadamu dan engkau sebaik-baik penerima. Maknanya hamba-Mu datang ini ya Allah dan engkau sebaik-baik penerima. Tempatkanlah dunia di belakang punggungnya. Maksudnya apa? Jangan diperlihatkan apa yang telah dijalaninya di atas dunia. Membelakanginya. Dan jadikanlah apa yang dia akan jalani lebih baik daripada apa yang telah dijalaninya. Kerana engkau telah berfirman, apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Doa itu menunjukkan bahawasanya di belakang punggungnya. Kerana di saat mati kamu diperlihatkan tentang akhirat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dipernampakkan benda-benda yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfikun. Maknanya apa tuan-tuan? Benda-benda yang diperlihatkan Allah di dalam kubur adalah perkara yang tak dilihat secara zahir daripada pandangan manusia ketika kita sebut sebagai apa? Ketika di alam kubur. Kerana alam kubur akan Allah perlihatkan perkara-perkara gaib seperti malaikat, seperti pahala, seperti dosa, seperti azab-azab yang akan menimpa kita. Sebab tu doalah dengan doa yang baik saat jenazah itu dikuburkan. Masuklah ia ke dalam yang lahat. Tuan-tuan. Maknanya doa ini diajarkan oleh Sayyidina Ali, ucapan-ucapan kepada mereka yang sudah berada di dalam yang lahat. Sebab tu saat diletakkan jenazah itu ke dalam yang lahat, antara ucapan yang terbaik itu adalah ucapan yang disebutkan di dalam kitab ini, ya Allah,
hamba-Mu telah datang kepadamu dan Engkau sebaik-baik penerima. Tempatkanlah dunia di belakang punggungnya dan jadikanlah apa yang akan dijalaninya lebih baik daripada telah dijalaninya, kerana Engkau telah berfirman, apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Makna di sini tuan-tuan ucapan ucapan yang kita sebut sebagai ungkapan yang terbaik ketika mana duduk di dalam melihat orang yang telah meninggal dunia. Baik. Dalam hadis yang lain daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian meninggal, janganlah kalian menahannya. Menahan itu maksud apa? Jangan menangguh-nangguh. Ayat ni kena syarah ya. Macam dia kata Ustaz, kalau jangan menangguh-nangguh, jadi salah lah. Orang yang membuatkan jenazah, jadikan jenazah tu ditahan hospital selama 30 hari sebab tak ada waris. Itu prosedur. Faham? Itu prosedur. Tapi kalau kita mampu menyegerakan, itu adalah lebih baik. Itu adalah lebih baik. Maknanya kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian meninggal, janganlah kalian menahannya. Bersegeralah untuk membawanya ke kubur. Cepat-cepat bawa kubur. Jangan ditahan-tahan. Jangan dilewat-lewatkan. Segerakan. Kenapa perlu disegerakan? Sebab Nabi pernah bersabda 3 perkara yang perlu disegerakan. Yang pertama, bila masuk saja waktu solat, maka solatlah. Yang kedua, sudah sampai waktunya anak untuk dikahwinkan, maka kahwinkan. Yang ketiga, sudah sampai waktunya, apa tuan-tuan? Sudah sampai waktunya kita kematian itu telah menjemputnya, maka segerakan bagi dikebumikan. Maka kena nyegerakan. Dan kata kalian menahannya, bersegeralah untuk membawanya ke kubur. Kalau mampu buat cepat-cepat, cepat-cepat. Dan hendaklah ada yang membaca di sisi kepalanya suratul Fatihah. Fatihah ini dipanggil Ummul Kitab. Apa maksud Ummul? Iaitu Ibu Quran. Ummul Kitab ini banyak kelebihannya. Kalau sering dibaca pada orang yang meninggal, boleh menjauhi daripada azab. Sering disedekahkan Al-Fatihah kepada orang yang meninggal, boleh memberikan ketenteraman dan keamanan. Sampaikan. Seperti mana kita mulakan tadi, Kekanda Amirah kata apa? Kita memberkati majlis, kita sedekahkan Al-Fatihah buat junjungan Nabi SAW dan juga kaum kerabat dan isteri-isteri baginda dan ahli keluarga. Dan juga kepada kaum muslimin muslimat yang telah meninggal, bisiril Fatihah. Makna kita baca Fatihah ini adalah ungkapan yang terbaik. Sebab tu bila kita tengok orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Makna kita baca Fatihah. Apa kita baca doa Fatihah, seringkah-ringkah doa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Makna kalau kita tak baca Yasin tak apa Ustaz, tak apa, baca banyak-banyak Fatihah. Sebab ada yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para ulama tentang doa-doa. Contoh yang terhormati Allah. Maknanya di sini Nabi ajak kepada kita apa benda yang boleh dilakukan kepada orang yang telah meninggal dunia. Segerakan kebumikan, ataupun taklah kita membaca Al-Fatihah di sisi kepalanya. Di sisi mana? Di sisi gini. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca. Niatkan sedekah
kepada mereka. Minta maaf dia Bonda Siti. Itu Bonda Siti kau rasa macam nampak aurat lah. Okay, baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedangkan dalam lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi disebutkan pembukaan surah Al-Baqarah pada kedua kakinya dan penutup surah Al-Baqarah pada kuburnya. Ada sebahagian riwayat kata apa? Bacalah pembuka surah Al-Baqarah pada kedua kakinya. Tengok orang tu meninggal, baca surah Fatihah di sisi kepalanya. Ataupun lafaz hadis yang lain disebutkan juga membaca surah Al-Baqarah pada kedua kakinya. Maka duduk di sisi hujung kakinya, bacalah pembukaan surah Al-Baqarah. Apa dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. Mana boleh kita baca pembukaan surah Al-Baqarah pada kakinya. Dan disebutkan juga penutup surah Al-Baqarah pada kuburnya. Maknanya kubur lillahi ma fis samawati wa ma fil ard fa in tubdu ma fihi minal ayati. Mana kita baca surah tu sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana wa la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Maknanya selain daripada membaca suratul Fatihah pada sisi kepalanya dan pada kakinya di pada kubur membaca penutup surah Al-Baqarah. Makna di sini keseluruhan ayat-ayat yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah berada dalam buku tahlil. Nampak? Cuma sebab tu orang kata Ustaz tahlil ni mana ada zaman Rasulullah. Tak. Dalam kitab ni semua ada apa yang duduk dalam tahlil. Cuba tengok ada 3 kul, ada pembukaan surah Al-Baqarah, ada penutup surah Al-Baqarah. Buka dalam tahlil. Buku Yasin dan tahlil. Betul tak? Cuma ulama sekalikan dalam satu buku. Sekalikan. Sebab tu ada Fatihah, ada awalnya surah Al-Baqarah, penutupnya surah Al-Baqarah. Nampak? Sebab tu tak boleh kata tahlil ni bid'ah. Sebab Nabi ada kata dalam sebuah hadis. Cuma ulama satukan. Satukan, jadikan satu buku tahlil Yasin dan tahlil. Kan sebelum ni kita baca, Nabi kata bacakan surah Yasin pada orang yang meninggal. Maka disambungkan lagi dengan bacaan ini. Maka dicukupkan satu buku. Maknanya kita bolehlah baca. Kan? Kenapa nak kata tu bid'ah? Sekarang Nabi sebut cuma ulama ambil mudah bagi orang mudah faham. Supaya dikumpulkan. Supaya orang mudah baca. Sebab tu bila orang meninggal akan dibacakan surah Yasin dan tahlil arwah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini memberitahu pada kita. Tak boleh kita kata tu bid'ah, itu Nabi tak buat. Cuma ulama kumpulkan hadis-hadis yang ada riwayatnya lalu dikumpulkan dalam satu buku. Sebab tu kalau kita tengok buku Yasin dan tahlil. Yasin dan tahlil. Tak ada masalah. Kita boleh saja. Kan? Apa yang kita, sampai orang kata, pernah berlaku pada satu tempat, adik-beradiknya lah. Waktu tu meninggal antara ahli keluarganya. Lepas tu si abang pula cakap, tak boleh baca tahlil. Lepas tu adiknya kata, kenapa tak boleh?
Dia kata bid'ah, Nabi tak buat. Tak baca Yasin semua. Lepas tu sampai dekat kubur, dia kata apa? Tak payah baca talqin. Nabi tak buat. Tuan-tuan. Dia kata Nabi tak buat. Kenapa Nabi tak buat kita buat? Tak payah baca-baca tahlil. Tak payah baca-baca. Hak ni Nabi sebut ni. Talqin tu benda jahat ke? Tak jahat. Kan talqin tu peringatan. Wahai si Fulan, Siti Maimudah, sebentar lagi contoh akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir yang akan bertanya kepada kamu. Ma rabbuka, man nabiyuka, ma kiblatuka. Ingatlah, dengan tenang engkau menjawab, siapa Tuhanmu? Tuhanmu adalah Allah. Tuan-tuan, tapi talqin ni tuan-tuan, sebenarnya tak payah sebut orang kat bawah. Sebab dia dah meninggal. Sebutlah orang kat atas. Tuan-tuan hadirin hadirat yang datang ke tanah perkuburan pada hari ini, yang menyaksikan kematian seorang hamba, ingatlah, kematian itu, ala bondo ni gurau sikit pun marah. Sebentar lagi kita semua akan juga mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai saudara-saudaraku yang berada di atas kubur ini, ingatlah, usia kita pada hari esok belum dijamin hidup. Mungkin hari ini kita berjalan di atas tanah. Mungkin boleh jadi esok hari kita berjalan, duduk tidur di dalam tanah. Ingatlah saudara, setelah perginya saudara kita ini, pasti kita akan mengekori dan menyusuli selepas ini. Ingatlah saudara, perbaikilah salatmu, tutuplah auratmu, jagalah perbicaraanmu. Jangan kau mati dalam keadaan kerugian seperti mana Allah Ta'ala menyebut dalam Quran. Qala rabbirji'u. Ingatlah wahai sekalian hadirin yang duduk di atas kubur ini. Ingatlah berpesan kita. Hari ini kematian ini adalah sebaik-baik nasihat dan peringatan buat kita. Hari ini kita melihat saudara kita dikebumikan. Hari ini kita lihat saudara kita disolatkan. Hari ini kita lihat saudara-saudara kita dimandikan. Tapi lihatlah pada diri kita yang hari ini kita memakai baju sendiri. Kita memandikan diri kita sendiri. Boleh jadi pada keesokan hari kita tak bangun daripada mati yang sementara, maka matilah kita. Saat itu orang lain mandikan kita. Saat itu orang lain memakaikan baju pakai kita. Ingatlah saudara-saudaraku yang hisap rokok, berhentilah merokok. Yang hari-hari main Facebook, kurang-kurangkan main Facebook. Yang hari-hari update Instagram, kurang-kurangkan update Instagram. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Ini bukan hafal talqin. Ini spontan talqin. Saya tak bagi orang kat bawah. Orang kat bawah dah mampu. Tuan-tuan, kita bagi ke orang atas. Kurang-kurangkan main Facebook. Banyakkan baca Quran. Jangan kita menjadi orang yang rugi. Hari ini kematian tak memberi kesan kepada kita. Ternyatalah wahai jemaah semua, hati kamu telah mati. Lihat diri kamu. Salatmu bagaimana? Auratmu bagaimana? Tutur bicaramu bagaimana? Bayangkan seketika mana malaikat Zabaniyah menarik kamu dalam neraka. Bayangkan kamu dalam keadaan kubur kamu keseorangan. Tidak dibantu oleh siapa-siapa. Lalu datanglah malaikat mungkar nakir dan memukul kamu. Bagaimana keadaan kamu wahai saudaraku yang berada di atas kubur? Taubatlah. Kembalilah kamu takwa kepada Allah. Jangan jadi diri kamu suka melakukan maksiat. Ini spontan. Tapi bila balik saja, jemaah bocorkan tayar saya. Habis tu. Ni antara saya. Kalau saya baca talqin, saya tak baca ikut teks tu. Memang saya hantam sungguh-sungguh orang yang dekat atas. Ingatlah saudara-saudara sekalian, rokok itu adalah haram. Masjid itu sunyi, sedangkan kita ada kekuatan tapi tak menghadiri majlis ilmu. Tidak kita solat berjemaah. Ingatlah tuan-tuan, besok kita mati, kita akan dibawa ke masjid. Bilakah lagi ingin kita ke masjid saat hidup, saat mati kita tetap akan ke masjid, disolatkan dalam masjid. Ingatlah saudara-saudara, solatlah kamu sebelum kamu solat di hadapan imam. Ternyata kematian itu satu kebenaran. Alam kubur itu benar. Mungkar nakir itu benar. Dan seksanya kubur amat benar bagi orang yang meninggalkan solat. Bagi orang yang berzina.
bagi orang yang meminum arak. Oh, baru dia. Tahu tuan-tuan. Tahu takut. Macam dalam kubur kan rasa. Baru tahu. Jangan main-main dengan cek lah. Masya Allah. Tabarakallah. Jangan marah lah tuan-tuan. Insaf. Memang insaf. Jangan banyak main TikTok. Okey, baik. Kita serukan lagi. Tuan-tuan rahmati Allah. Abdurrahman ibnu Al-A'la ibnu Al-Jalah mengisahkan bahawa ayahnya pernah berkata kepadaku, anakku, jika engkau telah meletakkan aku di lubang kuburku. Tuan-tuan. Anakku, jika engkau telah meletakkan aku di lubang kuburku, ucapkanlah atas nama Allah dan agama Rasul. Kemudian taburkan sedikit tanah di atas tubuhku. Lalu bacalah pembukaan dan penutup surah Al-Baqarah di sisi kepalaku. Kerana aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan hal itu. Maksudnya apa? Katanya Abdurrahman ibnu Al-A'la ibnu Al-Jalah, katanya, wahai anakku, ketika engkau meletakkan aku di lubang kubur, ucapkanlah atas nama Allah dan agama Rasulullah. Kemudian taburkan sedikit tanah di atas tubuhku. Tanah tu kita kena tabur. Tabur tu betul-betul tabur, ya, bukan tabur wahai bondaku, bondaku, si ikan kaloi, timbulkanlah diri, wahai bondaku, bondaku, si ikan kaloi. Dengar situ tuan-tuan. Tabuk bukan menyanyi. Hak tu cerita bawang putih, bawang merah. Tuan-tuan. Jangan timbul dari kumpuk, tuan-tuan. Ambil. Ni antara amalan Nabi ni. Ni sahabat kata apa? Nabi dia ambil satu tanah. Lepas tu tanah tu digenggamkan sikit, tabuk atas tubuh. Baca pembukaan surah Al-Baqarah dan penutup surah Al-Baqarah di sisi kepala. Kepala. Hak kepala dia. Kepala mesti cium tanah adab kubur. Kenapa cium tanah kepala kita? Sebab menunjukkan kepada kita bahawasanya ni kau diceritakan, hak ni kau balik semula. Iaitu tanah. Dan rahmati Allah. Tutup. Sebab tu kerana aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan hal itu. InsyaAllah. Jelas tak? Itu kaedah-kaedah cara ia ajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Baqarah, pembukaan dan penutup. Manfaatnya banyak. Siapa yang baca suratul Baqarah akhir-akhir padanya waktu malam, kalau dia meninggal maka syurga wajib baginya. Siapa yang membaca pada waktu pagi penutup suratul Baqarah, penutup itu pada waktu pagi, pada waktu pagi penutup tersebut, pada waktu pagi, maka kalau dia meninggal pada waktu tersebut, maka wajib baginya syurga. Ini kelebihan orang yang mengamalkan pembukaan dan juga penutup suratul Baqarah. Baik, alhamdulillah, kita sambung lagi. Dia kata ustaz ni buat lawak je. Yalah, kita barzah-barzah juga. Kita sama-sama baca. Kita sama-sama beramal. Esok pesan pada anak-anak kita, esok mak ayah mati, mandikan. Esok mak ayah meninggal, solatkan, kafankan, ajak pada anak-anak kita. Supaya buat apa yang boleh kita buat. Wallahu a'lam. Baik, kita buka muka surat 165. Kalau disebutkan tentang qasidah-qasidah ni, dia sebenarnya syair. Syair yang memberi ketenangan pada kita. Sebab tu mak-mak kalau dalam kesedihan, sama-sama kita boleh baca. Daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu. Tu boleh baca daripada situ, insya-Allah. Baik, kita masuk ke surat 165. Dari Qatadah ibnu Abi Syaibah menuturkan bahawa ada orang yang menguburkan anaknya. Lepas tu dia kuburkan anaknya.
Hidup kita ni, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tak kita pergi dulu, anak kita pergi dulu. Tak anak kita pergi dulu, kita pergi dulu. Ini kitaran hidup. Cuma bagi akal manusia, mengatakan, aku tua, aku pergi dulu. Tak, Allah tak kata gitu. Allah kata, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang rasa mati. Ajaluha. Bila sampai seseorang itu mati, maka ia tidak akan dilewatkan kematiannya. Maka di sini bukan syarat tua. Maknanya memang pada logik akal manusia, orang tua ni akan mati dulu. Tapi ingat, orang muda boleh pergi dulu. Sebab apa? Allah tak sebut tua muda. Syaratnya mati. Sampai ajal takkan dilewatkan. Maknanya hidup kita ni berkira-kira berapa lama kita hidup. Hidup kita ni sedang berkira-kira. Aku ni berapa lama lagi? Bukan kita berkira-kira cek rezeki saja. Hidup pun kita kena berkira-kira. Faham maksud saya? Maknanya hidup kita ni kena berkira-kira. Ya Allah, aku sampai tak sampai? Umur aku sampai berapa? Kita kena kira-kira. Selalu orang suka berkira-kira tentang sesuatu yang dimiliki. Pada tahun ni, aku nak ni. Pada tahun ni, aku nak ni. Tahun ni, aku nak ni. Aku rasa aku nak beli rumah. So ni, aku nak beli kereta. Kereta ni 9 tahun cukup kot. Tak, sebenarnya itu benda-benda yang kita kata Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Benda-benda macam itu, kita tak perlu berkira-kira. Sebab Allah dah janji, selagi mana ada hidup, selagi itu ada rezeki. Yang perlu kita ketahui, kita berkira-kira sedang untuk mati. Kita sedang mencari-cari jalan untuk mati. Dalam keadaan yang baik. InsyaAllah. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Maka ada orang yang menguburkan anaknya, mengucapkan, Ya Allah, jauhkanlah, luaskanlah tanah dari kedua sisi tubuhnya. Okey, doa ni pun kita boleh amalkan. Besok mungkin anak kita, mungkin kita bagi ke anak-anak kita doa ni. Supaya sama-sama dapat kita amalkan. Ya Allah, jauhkanlah, luaskanlah tanah dari kedua sisi tubuhnya. Jauhkan, luaskanlah tanah dari kedua sisi tubuhnya. Makna lapangkan, bukakanlah pintu-pintu langit untuk rohnya. Maknanya roh-roh orang beriman ni, Allah akan buka pintu langit. Dan berikanlah tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Maknanya orang tersebut ucapan dengan ucapan yang baik. Ya Allah, kau lapangkan kuburnya. Ya Allah, kau bukakanlah pintu-pintunya untuk rohnya. Dan juga berikanlah tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Tempat tinggal yang lebih baik itu maksudnya apa? Sama ada kubur yang kita duduki itu sama ada taman-taman syurga ataupun sebaliknya kawah-kawah api neraka. Sebab tu doa itu penting. Inna doa ahwal ibadah. Doa itu adalah satu ibadah. Dan Nabi sebut juga doa itu adalah senjata orang mukmin. Orang mukmin ni senjata dia apa? Doa. Tuan-tuan. Senjata orang mukmin ni doa. Tak ada apa lain tuan-tuan. Sebab tu orang mati doa. Nak masuk liang lahat doa. Orang duduk dalam kubur pun doa untuk dia. Kita ni takkan terpisah daripada mendoakan seseorang. Hatta sekalipun dia telah pergi meninggal dunia. Faham maksud saya? Mana di sini satu perkara yang perlu kita ingat. Bukan bermakna mati seseorang itu, maka kita akan tinggalkan dia. Ada orang dah mati seseorang itu, dah gitulah ceritanya. Meninggal dah dia. Dah kita pun lupakan dia. Tak, kita tak boleh lupakan dia. Kita mesti ingat dia dengan doa. Ya Allah, ya aku dah lama dah mak ayahku meninggal. Doa selalu. Sebab orang-orang dalam kubur ni tak mengharapkan apa-apa. Melainkan doa-doa yang diberikan kepadanya. Yang sampai kepadanya. Wallahu a'lam. Dan disebutkan sementara dari Anas radhiyallahu anhu, Sa'id ibnu Mansur meriwayatkan bahawa apabila meletakkan mayat di kuburnya, Anas mengucapkan, Ya Allah, luaskanlah kubur untuk kedua bahagian tubuhnya. Naikkanlah rohnya dan terimalah dan sambutlah dia dengan rahmatmu. Ini doa-doa yang disebutkan ketika mana Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, ketika mana meletakkan kubur, meletakkan mayat di kubur. Sebab tu orang-orang yang meletakkan di liang lahat ni, dia kena tahu doa-doa yang masyhur yang diajarkan oleh para alim ulama. Sebab tu bila kita angkatkan jenazah tu orang lelaki kita, sebab tu seronok kalau kita ada anak lelaki boleh letak jenazah kita. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita letak. Bila kita letak, Ya Allah, Ya Tuhanku, luaskan kubur untuk kedua bahagian tubuhnya.
naikkanlah rohnya, terimalah dan sambutlah dia dengan rahmatmu. Kita letak dia selu-selu ke dalam yang lahat. Ini doa-doa ni bagus kita amalkan. Kadang orang letak saja, tak ada doa langsung. Letak, duk letak papan, pijak. Tu cucuk tanah. Habis tanah. Hak tu yang baiknya tu tuan-tuan letak dekat ni, liang lahat. Letak kat liang lahat tu terus doa. Ya Allah, ya Tuhanku, luahkanlah kubur dia, naikkanlah rohnya, terimalah dan sambutlah dia dengan rahmatmu. Tak sungguh-sungguh. Baik-baik kita letak, Masya Allah. Tabarakallah. Tak, gilek-gilek. Tak. Hak tu bagus. Kadang orang yang letak dalam kubur ni, dia tak sama macam orang yang doakan. InsyaAllah. Baik. Dan berkata Ibnu Musayyab menuturkan, aku pernah datang kepada Ibnu Umar ketika ia menghadiri jenazah anaknya. Ketika dia meletakkan jenazah anaknya itu di lubang kubur. Nampak doa yang sebaik-baiknya apa? Saat meletakkan jenazah di lubang kubur, dia mengucapkan dengan nama Allah dan di jalan Allah. Ketika meratakan tanah lubang kubur anaknya itu, dia mengucapkan jauhilah dia dari syaitan dan azab kubur. Nampak? Dan ketika membuat gunungan pada kuburnya, dia berdiri di samping kuburnya lalu mengucapkan, Ya Allah, jauhkanlah, luaskanlah tanah dari kedua bahagian tubuhnya. Angkatlah rohnya dan berikanlah keredaanmu kepadanya. Lebih lanjut dia mengatakan, aku mendengar semua itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni doa Nabi ni. Kita kena buat. Besok kebumikan, Ustaz, dah lepas ke bumi, boleh pergi saja ziarah doa, Ya Allah, jauhkanlah, luaskanlah tanah kubur daripada kedua bahagian tubuhnya, angkatlah rohnya dan berikanlah keredaanmu kepadanya. Lebih lanjut dia mengatakan, katanya Umar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu katanya, aku mendengar semua itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni apa doa ni lah? Ya Allah, jauhkanlah, luaskanlah tanah dari kedua bahagian tubuhnya, angkatlah rohnya dan berikanlah keredaanmu kepadanya. Hak masuk liang lahat boleh sebut, atas liang lahat pun boleh sebut, kedua-duanya boleh sebut. Yang penting sebut. Doa sungguh yang macam mana Nabi ajak pada kita, doa sebaik-baik doa yang mana Nabi baca, hak kita baca. Jelas. Doa ni baca, besok bagi ke anak, besok mak meninggal, ayah meninggal ni. Doa ni sebelum kamu pergi, doa sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh, jangan tinggalkan doa tersebut. Wallahu a'lam. Maka aku mendengar semua itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, kita berhenti takat tu dulu. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita telah bersiarat selama 50 minit. Kita buka pintu soalan. Siapa yang bertanya soalan akan mendapat duit raya sebanyak RM1. Saya nak tanya. Maaf. Minta maaf. Moderator tak ada dapat sagu hati. Ini memang tak aci, Ustaz. Tak apalah. Saya tutup majlis. Okey, siapa yang nak bertanya soalan, silakan. Silakan. Rasa macam cepat sangat, Ustaz. Nak tutup. Rasa macam cepat benar kuliah nak habisnya. Cepat benar nak tutup ni. Assalamualaikum Ustaz. Okey, silakan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya Mak Zuratin. Bukan nak raya, selamat Raya Mak Zuratin. Ya, Pak. Ustaz, macam ni Ustaz. Dia baca surah Al-Baqarah tu tak perlu penuh ayat surah Al-Baqarah tu. Mana pangkal dan hujung pun dah mencukupi ke? Cukup. Lebihan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ni ada 2 juzuk setengah. Ustaz macam ayat kursi tu kan kat tengah-tengah tu tak payah baca Ustaz. Kan dia tengah-tengah tu ayat kursi tu. Sebab tu saya kata dalam tahlil tu, buku Yasin dan tahlil tu telah Allah telah ulama kumpulkan. Maka apa yang berada dalamnya semua bermanfaat. Cuma dalam apa yang kita baca tadi adalah pembukaan surah Al-Baqarah dan juga penutup. Tak sebut satu surah. Kalau satu surah mau 2 jam. Tak, ayat kursi kan tengah-tengah tu Ustaz. Itu Allahu la ilaha illa huwal qayyum tu kan dia surah Al-Baqarah juga tu Ustaz.
Sebab tu saya kata. Ah. Yang kita baca tadi pembukaan dan penutup. Tapi dalam Untuk yang tengah-tengah tak ayah. suratul ya, suratul Baqarah diambil potongan ayat dari ayatul kursi. Betul? Pada surah Al-Baqarah, betul? Ya. Makna kita nak baca mana-mana pun boleh. Cuma dalam hadis ni tunjukkan penutup dan pembukaan. Kalau kita nak baca ayatul kursi pun boleh. Tapi sebaik-baiknya kita baca pembukaan dan penutupnya. Sebab tu buku tak baca semua. Ada ayatul kursi, ada pembukaan surah Baqarah, ada 3 kul, ada Fatihah. Semua tu ada dalam hadis Nabi. Maka boleh dicampurkan lalu dibaca memberi manfaat kepada si mati. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Kesalah ya Cik Ha. Gini dah kita amalan baca mak surat pagi dan petang tu dah memang dia ada dalam tu. Memang dia kelebihan. Antara surah-surah Al-Baqarah ni ada kelebihan dia. Banyaklah surah Yunus pun ada kelebihannya untuk mata. Macam surah Al-Ma'idah pun ada kelebihannya. Surah Muhammad pun ada kelebihannya. Makna kelebihan tu banyaklah. Dia bukan sikit. Kelebihan tu banyak. Dia bukan sikit. Maknanya mana-mana yang disebutkan oleh dalam riwayat, maka dia memberikan sesuatu yang baiklah kepada kita. Bila mana kita mengamalkannya. Setiap apa yang ayat Quran Allah turunkan mesti bersebab dan penuh dengan hikmah. InsyaAllah. Satu lagi Ustaz, macam seperti kita ni hari ni kita nak baca Al-Baqarah. Tapi dia tu dua juzuk suku. Alif saya pun tilka sikit. Mana kita tak dah habis satu masa kita sambung kat hari pula. Mana jadi niat kita tu jadilah untuk sehari. Selagi mana Quran ni tak perlu kita rasa susah hati. Kita Quran ni rasa kita nak baca-baca. Dapat selembar bagus. Dapat 2-3 baris bagus. Dapat 1 juzuk pun bagus. Yang tak bagus tak baca langsung. Okey? Makna kita boleh baca. Contoh, mudah bagi faham, kita baca. Bila kita baca, dapat pahala. Jangan tinggal Quran. Kata Al-Arif Billah, Pak Sumit. Katanya kalau kamu mampu baca selai, Alhamdulillah, selembar. Tak mampu baca 2, 3, 4 ayat pun cukup dah. Yang penting Quran mesti ada. Bukan makna kena 24 jam baca Quran. Kita mesti ada waktu kita nak healing. Nak rehat. Nak tengok cerita andainya itu takdir. Pelakonnya Syukri Yahya dengan Hana Delisha. Contohlah, contoh. Baca surah pendek pun boleh Ustaz kan? Tak ada masalah. Bukan makna kita kena 24 jam buka. Tapi sehari tu mesti kita baca Quran. Macam saya lah, saya baca Quran tapi pukul 10 saya tengok cerita andainya itu takdir. Mana boleh Ustaz? Apa pula tak boleh? Okey apa? Seronok lah tengok cerita lagu tu. Saja-saja tengok kan. Kan kita tengok hidup rumah tangga lah ni macam-macam perangai. Ada yang bercerai, hak seronok bercerai, suka tahu bercerai, buat hubungan yang tak sah, haram. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Ni antara guru kami besar. Bila dengar berita-berita ni, cepat-cepat angkat tangan. Ya Allah, jauhkanlah perkara ini daripada diriku, ahli keluargaku dan keturunanku. Amin. Selesai. Jangan banyak-banyak tokok tambah dah. Ni kita ni takut sekarang, zaman sekarang ni macam-macam bercerai-berai. Kita takut. Ni macam-macam. Ya sila. Assalamualaikum Ustaz, Selamat Raya. Ya. Saya nak tanya, kita kerap baca Quran tapi kalau kita asyik-asyik asyik baca Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk, Ar-Rahman sahaja Ustaz, macam mana? Okey, baik. Sebab kita kan dalam buku yang dihimpunkan tu kita bawa naik MRT, kita bawa naik bas. Jadi mudah untuk kita baca ayat-ayat itu berulang kali Ustaz. Macam pergi mana-mana pun kita asyik bawa buku tu kan. Okey, baik. Terima kasih. Contohlah Bonda Hajar dulu pernah bercinta tak? Pernah. Kalau boyfriend kita bagi surat,
kita baca penuh ke kita baca hujung dengan depan je? Dulu tak ada surat Ustaz. Contohlah, contoh. Baca penuh insya-Allah. InsyaAllah penuh kan? Kan? Mesti berulang-ulang kita nak baca. Kita nak tahu, rasa macam seronok. Kan? Waktu kita baca pula, buka lagu Spring. Berapa lamakah lagi terpaksa aku menanti sehingga teguhnya pendirian. Contohlah, contoh. Contoh. Kalah Ameng. Oi. Okey, baik. Terima kasih. Maknanya Allah mengirimkan kepada kita Quran 30 juzuk. Maknanya kalau kita baca yang seperti itu, sudahkah kita rasa seronok sedangkan Allah mengirimkan kepada kita 30 juzuk? Kalau kita bercinta, kita mesti berulang-ulang dan kita baca, kita baca. Kita kalau boleh one word pun kita tak nak tinggal. Maka bagus baca surah tadi, tapi lebih bagus bacalah seluruh Quran. Sebab Allah tak kirimkan sebahagian saja. Sebab Allah kirimkan 30 ayat. Sebab tu kata ulama, kalau kamu membaca suratul Kahfi, 10 ayat depan, 10 ayat belakang, alhamdulillah baik. Tapi kalau kamu baca seluruhnya lebih baik. Kerana Allah mengirimkan ayat itu bukan 10 depan, 10 belakang. Allah mengirimkan 110 ayat. Maka bacalah. Itu lebih baik. Lebih baik. Terima kasih Ustaz. Kau hilang bila ku tiba, kau datang bila ku kecewa, terasa diri dipersenda. Assalamualaikum. Ustaz. Ustaz. Ustaz, kalau misal kata Nabi kata kalau misal kata rumah kita yang dibaca surah Al-Baqarah tak ada gangguan daripada makhluk apa kan. Itu salah satu surah tu kan Ustaz? Baca satu surah Al-Baqarah tu ke Ustaz? Kan kata Nabi yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Tu satu surah lah daripada awal sampai akhir tu Ustaz baca. Sahih. Tapi kalau selalu menyanyi je tak kena juga. Dia tak kena kalau menyanyi saja. Nyanyi lagu Spring tak boleh. Nyanyi lagu apa tu? Lagu Tomo. Tak boleh. Andai ku turut rasa hati, telah ku membawa diri, tapi Salah. Cukup. Soalan. Ustaz, dah tiga orang ke 4 orang tanya soalan tu, siapkan duit raya je ya. Mana? Soalan tak ada pun. Hai, 2-3 orang duk tanya tadi. Oh, Masya Allah. Ustaz, surah Al-Kahfi 10 ayat awal, 10 ayat akhir kita hafal. Siapa? Kalau kita menghafal. Tapi surah ayat bagus. awal. Baca pun boleh. Baca saja boleh, menghafal pun boleh. Lebih baik hafal. Hafal dah lebih baik kan. InsyaAllah. Kan zikir pagi petang tu ada yang kita kena baca 3 kali. Kalau kita dalam keadaan masa suntuk, boleh ke kita baca 1 kali? Kalau baca 1 kali dapat pahala, kalau baca 3 kali dapat fadilah hadis. Jelas? Okey, baik. Ustaz nak tanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Maksudnya alamat surat tu kan 3 kali. Maksudnya kita nak dapat masa kita baca 1 kali, tidak? Tak faham. Tu kan dalam alamat surat tu semua ada 3 kali baca semua kan. Doa dia tu. Semua. Alamat surat tu buat sempurna tak apa bagus. Tak dapat habis pun tak apa. Cumanya kita baca sekali lah, tak baca 3 kali. Supaya bismillah. Fadilat tapi dapat pahala.
Oh. Mana kalau kita baca 3 kali saat ni Ustaz kata pahala malik apa? Fadilat hadis tu tak dapat lah. Oh. Dia macam ni Cik Ha. Kita pergi jumpa doktor. Doktor kata ubat ni kena makan 3 kali. Pagi, petang, tengah hari. Jangan tak makan. Mesti makan 2 biji. Kita ikut tak? Ikut kan? Maknanya kalau kita makan 1 biji mati. Tak mati. Tapi tak ikut dengan saranan doktor. Maka ulama tulis 3 kali. Baca 3 kali bukan wajib. Tapi 3 kali mungkin ada pengalaman yang mengamalkan dia. Tapi kalau kita baca sekali, dapat juga pahala. Sebab dikira sebagai pahala zikir. Tapi nak dapat fadilat, ulama kata 3 kali. Ustaz nak tanya soalan. Ya, Bonda Mas Roha, faham tak? Baik. Ustaz, Ya. kita nak menolong si mati. Okey. Pernah terdengar bila contoh bila jenazah telah dikebumikan, Ya, betul. 7 langkah Ustaz, orang yang terakhir itu meninggalkan kubur, si mati disoal. Betul Ustaz? Okey, kedatangan mungkar dan nakir setelah perginya orang yang terakhir. Perginya orang yang terakhir. Contohlah Ustaz, bila ramai-ramai orang dah balik kan. Kita pernah terdengar jugalah contoh anak, orang-orang yang rapat dengan si mati lah maksudnya kan. Bila dah 7 langkah tetamu yang hantar tu dah balik, kita yang rapat ni contoh family anak ke kan, nak menolong si mati tu ada tak amalan dia Ustaz? Pernah terdengar yang dia kata bacakan surah Al-Baqarah. Ada. Sebab itu tahlil yang dilaksanakan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu salah satu cara untuk membantu si mati. Seperti mana kita sebut dalam kitab ni. Cuma janganlah tunggu 3 hari je buat hari-hari. Maknanya berkumpul dengan adik-beradik, buat tahlil. Itu sudah memadai. Tapi kalau kita nak duduk kat situ saja, beginilah mudah cerita. Orang yang telah pergi, urusan mereka telah pun tamat di dunia. Tak semestinya kita boleh menunggu di situ sampai, sebab kita ni di luar pengetahuan tentang alam yang telah berlalu. Apa yang mampu kita lakukan berpegang pada 3 tadi. Doa anak soleh, sedekah jariah, ilmu bermanfaat. Makna doa saja. Kumpul adik-beradik doa. Seorang isteri doa. Seorang suami doa. Doa jangan putus. Sudah dapat membantu. Yang kedua sedekah jariah. Banyakkan sedekah atas nama arwah. Jangan sampai kita terpaksa duduk ke atas kubur. Nanti orang kata kita macam tak rela pemergiannya. Maknanya setelah yang pergi tetap akan pergi, kita kena move on. Kita kena ada satu jiwa semangat. Sebab kita akan pergi. Maknanya Bonda Mas Roha tanya tadi, ada tak amalan? Memang ada amalan-amalan seperti itu. Ada guru-guru kami bagi. Tapi saya tak boleh bicara sebab takut amalan tu agak tak boleh secara umum. Nanti dia takut menjadi satu fitnah. Ni guru kami ada ajar tentang amalan tersebut. Duduk dekat kubur, baca surah apa selama berapa hari. Ada amalan tu. Nanti saya akan PM Bonda Mas Roha secara personal lah. Saya tak boleh bagi secara detail dekat dalam grup ni ya. Saya minta maaf. Sebab mungkin amalan-amalan tu mungkin ada sebahagian kalau orang mengetahui mungkin dia kata ustaz macam syirik. Amalan ni tak ada amalan apa. Cuma bacaan Quran ada beberapa hari yang dilaksanakan. Ada amalan tu. Tapi dia tak boleh dikembarkan secara umum. Nanti saya PM Bonda Mas Roha atau hari Ahad ni kita jumpa. Kita akan sembang-sembang santai. Santai-santailah sayangku. Ini bukan kereta. Baiknya begitu. Ini bukan kereta baru. Okey. Maknanya di sini. Ada lagi?
Ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Dulu kan Ustaz Sultan Johor masa dia wafat dulu kan. Dia mengaji dekat atas pesara dia tu sampai 40 hari tak salah saya dulu masa Sultan Johor. Tu macam mana Ustaz malaikat bantai juga ke dia Ustaz macam tu? Saya sebab tu saya tak nak bagi tahu benda-benda ni. Sebab kita ada live and record. So saya akan PM Bonda Masrahah lah. Nanti kita santai-santai lah. Dekat rumah nanti ya Bonda Masrahah. Kita santai-santai, kita sembang-sembang. Tapi amalan-amalan sebegini tak semua boleh share. Tak boleh semua share pada halayak. Sebab akan takut menjadikan satu fitnah yang tak baik. InsyaAllah saya tetap tak akan bagi. InsyaAllah saya tetap tidak akan bagi. Melainkan mereka yang telah belanja saya aiskrim McD, McFlurry. Ingat aiskrim Magnum. Assalamualaikum Ustaz. Dah habis waktu dah ni. Lapar, tak makan lagi. Satu soalan Ustaz, boleh? Sila. Okay, minta maaf Ustaz ya. Ustaz mau pencerahan. Jika suami bila suami meninggal, yang isteri ni sudah jatuh iddah kan? Jadi mengiringi jenazah suami sampai ke tempat perkuburan, tapi tidaklah masuk di dalam perkuburan, di luar kawasan. Jadi di situ dia hanya doa dan aminkan. Boleh ke Ustaz kalau dah sudah jatuh iddah? Jatuh iddah bukan kata kubur, keluar rumah pun tak boleh. Tapi ni di dalam masjid, masa dalam waktu masjid lah. Keluar masjid, keluar rumah tak boleh. Bukan dalam masjid, keluar masjid. Melainkan sebab yang perlu saja boleh keluar. Jelas? Jelas Ustaz, faham Ustaz. Maknanya kalau dah dikafankan dia semua tu, kita baliklah, tak perlu pergi kubur lah ya. Bukan di kubur lah, di luar kawasan kubur. Jauh pada kubur. Kita dah duduk kat rumah. Melainkan kata doktor perlu tanda tangan di hospital isteri, boleh pergi. Tak duduk kat rumah saja. Ya. Jelas? Baik Ustaz. Ya jelas Ustaz. Jazakillah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Macam-macam ya Bonda. Saya Ustaz, lapar. Ustaz, minta maaf banyak-banyak. Tak Nak boleh. tanya satu soalan. Masya Allah. Tak boleh ke mana-mana tanpa perlu. Sila jawab. Sila tanya. Siapa nak tanya tu? Bonda Rosie. Jangan marah Ustaz, sabar. Suara-suara. Ya tadi? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz. Ya, tanyalah. Okey Ustaz, macam ni. Tadi kata ada amalan tertentu dekat kubur. Okey. Dia bukan macam keterlaluan lah, sebabnya kalau nak kata kedatangan malaikat yang nak tanya tu kita pun tak pasti kan, walaupun tunggu ke berapa jam ke, kalau dia kata nak datang itu Allahuaklam kan. Cuma saya difahamkan ada juga yang Ustaz bagi tahu, kalau kata contoh sebab saya belum pernah kehilangan, tapi contohlah kalau kata bapak kita meninggal ke mak kita meninggal, kita anak ni boleh stay dekat kubur tu selepas orang balik. Bukan peneman kot, cuma kata orang itulah amalan yang Ustaz tu cakap, boleh dibacakan surah Al-Ikhlas 11 kali di kepala dia. Ya, sebab tu saya tak share. Tapi dibolehkanlah ya Ustaz ya. Saya tak, kalau ada Ustaz share, pakai Ustaz tu punya. Saya tak nak share. InsyaAllah. Tapi maksud saya itulah tadi kan. Tak kisahlah kita stay ke, kalau kata malaikat datang, dia tetap juga datang tak Ustaz? Takkan dia nak tunggu sampai orang habis tengah malam baru dia datang tak? Minta maaf Ustaz. Terima kasih.
boleh dilakukan. Sebab tu ada orang, dia upah orang untuk lakukan amalan ni. Faham? Sebab tu saya tak share. Kalau saya share, kena belanja kambing golek. Macam-macam lah Ustaz. Aiskrim lah, kambing lah. Yang penting duit raya tu. Alah. Rozi tadi Ustaz nak tanya. Rozi ke siapa tu? Silakan. Bukan Rozi, Puan Rosita. Tadi Okey. Rosita yang tanya, bukan Rozi. Ya. Dekat-dekat lah tu. Ini Ustaz, saya ni kalau misalkan kita berhadapan dengan orang yang menolak tahlil, dia kata tahlil tu, dia kata bid'ah, dia kata. Kalau itu kita tak nak dengan dia lah kan, takut nanti jadi lain pula kan tu. Apa kaedah kalau kita lebih baik lah yang kita boleh buat kalau kita berhadapan dengan orang macam tu, dia kata itu bid'ah, dia kata Nabi tak buat, cakap kau tak nak ikut Nabi ke, dia kata macam gitu. Saya pun ada orang jawab kena dengar kuliah EAA ni siapa? UEA siapa? Eliyin Aminin lah kot. Inilah tu Ustaz Eliyin dah jawab. Kena dengar kuliah tu balik. Mudah cerita kita ni kalau tahlil ke apa. Orang tak nak buat, memang orang situ tak buat, kita ikut lah. Kalau dia seorang je tak mau buat, orang lain buat, kita buat lah. Apa susah? Benda baik. InsyaAllah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih, Alhamdulillah. Okey lah, kita berhenti takat dulu akak 6 minit dah. Baik Ustaz. Jangan lupa bagi duit raya saya, nanti bagi QR code. Allahu Akbar. Kau jangan sebut duit raya Mira. Dia kau sebut duit raya terus jadi ni kerang. Sebab tu, menggigil kan. Aduh, nak nombor account ke Ustaz? Boleh nanti kita pian tepi ya. Allah Rabbi. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jaza. Terima kasih di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat hari ini yang mengingatkan kita tentang kematian. Kita yang hidup ini pastinya akan merasai mati. Moga pengakhiran hidup kita adalah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah pilih kita duduk di dalam halqah ilmu. Alhamdulillah. Hebahan untuk hari ini, kuliah hari